Dungun minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan langkah strategik yang diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi menangani isu penghinaan terhadap agama Islam yang masih berleluasa dalam media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat. Seperti mana yang kita semua maklum, perlembagaan negara kita telah menetapkan Islam agama bagi persekutuan serta agama-agama lain adalah bebas untuk diamalkan. Maka prinsip menghormati kedudukan agama Islam dan juga agama-agama lain hendaklah sentiasa dipatuhi oleh seluruh rakyat dalam negara kita. Oleh yang demikian, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama PDRM tidak akan berkompromi dan sentiasa komited untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap mana-mana pihak yang mengganggu gugat kestabilan dan keharmonian negara, termasuklah penghinaan terhadap agama Islam dan juga mana-mana agama lain. Tan Sri Yang Dipertua, pendekatan secara kolektif diambil melalui jalinan kerjasama erat di antara SKMM dengan agensi-agensi seperti PDRM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri meliputi aspek pengenalpastian kandungan-kandungan yang berunsur kebencian terhadap agama Islam, termasuklah dalam aspek penguatkuasaan serta bantuan teknikal yang diberikan oleh SKMM kepada agensi-agensi penguatkuasa. PDRM dan SKMM untuk makluman baru-baru ini melalui Mesyuarat Jawatankuasa Induk PDRM MCMC terus komited dalam mengukuhkan jalinan kerjasama bagi membenteras jenayah dan melindungi pengguna internet dalam negara, termasuk mengenai isu berkaitan ketenteraman awam di media sosial. Melalui pengukuhan kerjasama ini, proses pemantapan interoperability bersama pihak Police Cyber Investigation Response Center PCIRC PDRM telah dimulakan bagi memudahkan koordinasi dan penyelarasan dalam mengenal pasti kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam, termasuk isu-isu kandungan berkaitan penghinaan terhadap agama, kaum dan institusi beraja. 3R, Royalty, Race and Religion. Saya juga telah meminta SKMM melihat semula kepada SOP tindakan mereka untuk mengkaji di bawah ruang undang-undang yang sedia ada untuk tindakan-tindakan lebih proaktif dilakukan. Saya difahamkan SKMM sedang membuat rujukan kepada pihak AG Chambers untuk membolehkan pentafsiran yang jelas di bawah undang-undang sedia ada di mana dirasakan tindakan lebih tegas dan pantas tanpa kompromi dilakukan terhadap penghinaan agama Islam dan juga agama-agama yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Dungun. Terima kasih atas jawapan Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya pohon untuk kita lihat banyak komen-komen dan pendapat-pendapat yang menjurus kepada penghinaan terhadap Islam yang dibuat secara keterlaluan, dimuat naik dalam media-media sosial. Soalan saya, adakah SKMM mempunyai tenaga kerja yang mencukupi bagi mengambil tindakan sewajarnya dalam kes-kes ini, memandangkan pada waktu ini jelas wujudnya kekurangan pemantauan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Buat masa ini bukan soal yang berkaitan dengan soal kekurangan tenaga, tetapi adalah soal yang berkaitan dengan bagaimana sosial media itu dikendalikan. Misalnya penyedia-penyedia perkhidmatan berpengkalan di luar negara dan mereka yang mempunyai hak untuk menurunkan atau tidak menurunkan posting-posting yang berbaur penghinaan. Sementara kita pula tertakluk kepada proses undang-undang yang tertentu. Kerana perlanggaran itu
kebanyakannya apabila ianya bercanggah dengan mana-mana provision di bawah penal code ataupun akta hasutan, maka proses penyiasatan dan due proses yang lain perlu dilakukan. Jadi proses ini yang biasanya mengambil masa yang panjang. Sehingga kini beberapa tindakan telah pun diambil. Misalnya sehingga Oktober 2021, 10 kertas siasatan telah dibuka oleh SKMM dan satu daripadanya telah pun didakwa. Jadi proses ini yang memakan masa yang agak panjang kerana kompleksiti perkhidmatan dan internet termasuk dalam posting di Facebook dan juga akaun-akaun dia kendalikan daripada platform di luar negara. Terima kasih. Yang Amat Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri. Menteri, sebagai sebuah negara yang sempurna sifat majmuk dan kepelbagaiannya dari segi agama, budaya dan kaum, ya, amat mustahak bagi mana-mana kerajaan persekutuan pun yang wajar dan mampu menangani segala tuntutan dan kepentingan yang saling bersilang dan bertembung, ya. Dan ini adalah sangat mustahak. Tidak cukup dengan kita hanya mewawarkan, menggagaskan apa juga slogan dan yang molok-molok seperti keluarga Malaysia dan sebagainya. Di segi ini, Menteri, ya, Tan Sri, adakah pihak kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan dengan serius dan segera untuk mewujudkan sebuah akta baru yang boleh kita namakan Akta Keharmonian Nasional bagi membendung mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dari segi menyalahgunakan kebebasan dan mengambil kesempatan terhadap segala jenis kebebasan yang ada, ya, yang diberikan kepada mereka untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan ketidakharmonian, ya. Akta Keharmonian Nasional ini juga boleh guna untuk menggantikan dan mengambil alih akta hasutan yang disebutkan oleh Menteri sebentar tadi yang kiranya sudah lapuk ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan konteks masyarakat moden masa kini dan khasnya menangani kepelbagaian di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih Tan Sri. Ya, Menteri. Tan Sri, boleh saya minta sambung sikit untuk jawab bersama? Tak ada masa lagi. Soalan tu sebenarnya telah dijawab semalam 2 kali, Yang Amat. Tapi saya serahkan kepada Yang Amat Menteri. Tidak dinafikan, negara kita adalah antara negara yang begitu majmuk, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, tapi terbukti merupakan sebuah negara yang aman makmur dan harmonis sekali. Ini tidak ada siapa yang dapat menafikan. Namun pada masa yang sama kita juga tidak menolak bahawasanya ada berlaku walaupun secara kecil-kecilan tindakan-tindakan yang menyentuh keharmonian tersebut. Jadi soal menggubal perundangan baru bukanlah jawapan kepada permasalahan itu. Advokasi dan juga usaha-usaha yang berterusan untuk mendorong dan menggalakkan rakyat supaya mengamalkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang bersesuaian dengan sebuah negara yang berkepelbagaian kaum, agama, adat resam dan sebagainya. Budaya ini sebenarnya telah kukuh terpahat dalam negara kita dan tidak boleh dinafikan. Cuma langkah berterusan adalah untuk menerapkan lagi dan mengukuhkan lagi nilai-nilai saling menghormati atas kepelbagaian dan tidak membangkitkan perkara-perkara perkauman, menyentuh soal-soal kedudukan raja-raja dan juga soal agama dan sebagainya. Sebab itu, pelaksanaan dan penguatkuasaan berterusan adalah penting dan kerajaan ingin menegaskan sekali lagi bahawasanya tindakan akan diambil dengan tegas terhadap mana-mana pihak yang menghina mana-mana agama. Terima kasih.